sedih. Menjalani kehidupan ini mesti ada kekuatan. Biarkan jiwa itu belayar. Nabi betulkan pendirian dan jiwa Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata, la tahzan. Kenapa jangan la tahzan? Datang ayat selepas itu, innallaha ma'ana. Tuan-tuan, makcik belakang depan saya ni, Pak Haji ni saya tengok semuanya tak ada masalah, tuan-tuan. Dia tak ada masalah. Masalah dia orang ngantuk je. Okay, tuan. Makcik ni saya tengok banyak masalah. Fikir cucu, fikir anak, fikir suami, fikir rumah, fikir itu, fikir masa depan anak. Dan hadirin semua, tuan-tuan saya minta tuan-tuan pegang satu slogan yang ada dalam ni. La tahzan. Kalau makcik nampak kawan makcik bermasalah, sedih, kan? Macam-macam lah, kan? Ada yang kata, ustaz, suami saya ni ustaz, udahlah umurnya 60 lebih, tapi dia punya bergaya dia macam orang 25 tahun. Risau saya ustaz. Risau saya ustaz. Kan contohnya macam tu. Hadirin yang dikasihi sekalian, kalau tuan-tuan nampak ada kawan-kawan yang sedang bersedih dengan ujian yang melanda, cubaan yang ada dalam hidup, katakan kepadanya, Minah, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Bersama dengan kita ada Allah. Dia tahu masalah kita, dia tahu apa yang berlaku kepada kita. Yakin, minta pertolongan kepada Allah, Allah akan siapkan hikmah dalam perjalanan cerita ini. Tuan, ini kekuatannya, ini motivasinya. La tahzan, innallaha ma'ana. Tuan-tuan, jadikan itu kekuatan kita kalau kita nak terjatuh. Jangan biarkan lama. Kalah perasaan dan jiwa lebih dahsyat daripada kalah dengan musuh. Kalah dengan musuh. Contoh orang nak pergi perang. Dia belum perang, dia kata, musuh ramailah, senjata cukup lah, kita kurang segala-galanya. Dah lemah dah, belum lawan lagi, dah lemah dah. Nabi kuatkan jiwa Sayyidina Abu Bakar. Mereka pergi berjihad dan berhijrah. Tuan-tuan, selepas 3 hari, dikejar oleh Suraqah bin Malik. Perjalanan yang jauh, memakan masa ratusan kilometer. Ratusan kilometer, 400 ke 600 kilometer, jauh makcik. Saya datang daripada semalam, daripada Johor, datang ke sini tuan-tuan, jauhnya saya rasa, ya Allah. Malam tadi sampai pukul 2 pagi. Singgah Kuala Lumpur kejap, rehat sekejap, makan kejap, datang lagi. Jauhnya. Muju ada kawan tolong bawa kereta tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan jenuh. Jauh. Itu naik kereta, ada highway walaupun kena bayar tol. Senang, kereta ada aircon. Nabi berjalan tanpa ada kenderaan moden. Cuaca yang tak tahu terlalu panas atau terlalu sejuk. Makanan yang tidak cukup. Bukan ada R&R untuk beli makanan, tak ada. Tuan-tuan, tak ada jalan raya yang formal untuk jalan. Bukit Bukau, Padang Pasir. Ratus kilometer. Tujuannya apa jalan jauh-jauh tu? Tujuannya adalah untuk bawa hidayah kepada tempat yang baru. Supaya di sana Islam boleh berkembang, umat Islam boleh bertambah. Dan Islam akan tersebar bermula daripada Madinah sampai seluruh dunia. Sampailah ke Meru Haid ni. Sungguh. Kalau Nabi tak hijrah ke sana, Nabi duduk di Mekah, Islam tak boleh berkembang di Mekah. Sebab dikepung, diancam, ditekan. Nabi cari tempat baru. Di tempat baru itulah Nabi boleh kembangkan agama. Dan agama berkembang dan berkembang dan berkembang dan berkembang sampai ke China. Orang China datang ke Tanah Melayu. Berkembang sampai ke India. Orang India datang ke Tanah Melayu. Berkembang sampai ke Hadramaut, Yaman. Yaman datang ke Tanah Melayu berniaga. Islam berkembang di Tanah Melayu. Dulunya kita Hindu dan Buddha. Sebab hijrah mengubah landscape geografi dunia. Kita dapat nikmat Islam. Tapi tuan-tuan, perjalanan itu bukan senang. Nabi sampai di Madinah, Nabi disambut dengan begitu gembira. Apa sambutan mereka? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru mada'a hida'a. Ini bulan Muharram, tuan-tuan duk main lagu tu je tak apa. Okay? Nabi disambut dengan kegembiraan. Orang sana ancam, orang Madinah gembira sambut Nabi. Tapi tuan-tuan ingat,
bukan senang juga bila sampai Madinah. Nabi masuk Madinah, Nabi kerja keras, diangkat sebagai pemimpin negara. Nabi kerja keras, bina kekuatan Madinah. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Antara benda yang Nabi kuatkan pada waktu itu, Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar. Persaudarakan ni bukan persaudarakan maknanya, Mat, kamu kenal dia, kawan baik Tak. Tuan-tuan, Nabi persaudarakan, ukhuwahkan, rapatkan, cintakan antara sahabat dengan sahabat. Sampai seorang sahabat itu mampu bagi sebidang tanah kepada kawannya untuk duduk. Sampai yang ada lebihan rumah, berikan rumahnya kepada Muhajirin untuk tinggal. Yang ada perniagaan-perniagaan besar di pasar-pasar, mereka bagi perniagaan itu separuhnya kepada kawannya untuk mulakan kehidupan. Yang ada isteri lebih, boleh ceraikan isterinya untuk dibagi kepada kawannya. Punya kasih dan cinta mereka, Nabi besar. Bukan kerja mudah tuan-tuan. 2, Nabi bina masjid. Bina masjid. Masjid Nabawi. Sebelum masuk Madinah, Nabi bina masjid. Namanya Masjid Quba. Masuk Madinah, Nabi bina Masjid Nabawi. Sebelum Nabi duduk dekat kawasan masjid yang ada rumah tu, Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang meninggal di Turki pada hari ini. Pergi Turki, Istanbul, ada satu daerah namanya Eyüp, EYUP, Eyüp. Di situlah meninggalnya dan ditanamnya jenazah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Rumah dia lah Nabi tinggal di Madinah. Nabi bina masjid. Lepas tu Nabi bangunkan sebuah piagam dan perlembagaan negara yang berdaulat. Dikatakan dalam catatan sejarah, sepanjang sejarah kemanusiaan, sejarah manusia. Inilah susunan perlembagaan negara yang paling tersusun sejak ada tamadun manusia. Nabi susun perlembagaan. Hak orang Islam, hak orang Yahudi, hak orang ini, hak ini. Jangan langgar border ini. Ini perlembagaan. Mesti diangkat. Dimuliakan, didokong. Tuan-tuan, akhirnya orang Yahudi langgar perlembagaan itu. Sepanjang 9 ke 10 tahun Nabi bina negara Madinah. Bukan senang tuan-tuan. Ada lebih 20 perang berlaku. Daripada luar, serang Madinah. Serang. 20 perang dalam masa 10 tahun. Bukan kerja mudah. Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar supaya kekuatan dalaman kuat. Orang Yahudi tak boleh pecah belahkan umat Islam. Bina masjid supaya masyarakat ditarbiah. Ada hubungan dengan Allah. Sebab itu saya pesan tuan-tuan banyak kali. Saya tak nak fikir jauh-jauh. Saya yakin depan saya ni tuan-tuan memang tak ada calon muka akan jadi Perdana Menteri ataupun akan jadi Menteri Besar. Depan saya ni. Nampak gaya muka lah tuan-tuan. Saya mungkin ada gaya nak jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan. Nah, jadi saya tak nak tuan-tuan besar-besar. Tak nak tuan-tuan suruh buat itu, buat ini. Tuan-tuan cukup dapat bina anak-anak dan cucu dan anak saudara yang ada dalam jagaan tuan-tuan untuk mereka ini melazimi masjid dan cinta kat masjid. Itu sudah cukup besar untuk lahirkan generasi baru yang baik. Saya tak nak minta tuan-tuan besar-besar. Tak nak minta tuan-tuan pergi perang, tak. Bina sekolah banyak-banyak tak payah. Bina sekolah, saya buka sekolah dah. Tuan-tuan tolong masuk tabung je. Pelajar kita dah ada 100 orang tuan-tuan. 100 orang belajar secara percuma sejak 5 tahun. Penyertaan makin lama makin ramai. Makin banyak. Sejak bila jadi makin banyak? Bila kita buka pusat pengajian tu tuan-tuan. Dah biasa je untuk orang kampung mengaji. Tiba-tiba seorang cikgu tu diminta hantar ke sekolah untuk ceritakan macam mana konsep budak-budak ni nak hafal Quran. Bila cerita, budak sekolah tu semua mak ayah dia nak hantar ke situ. Dah pening kepala kita tuan-tuan. Ramai sangat orang. Daripada satu sesi kena buka 2 sesi. Alhamdulillah. Tapi itu semua atas daripada ihsan dan sumbangan tuan-tuan yang menjadikan kita alhamdulillah boleh berjaya dengan 6 orang guru yang kita gaji kan, dan pelajar-pelajar belajar secara percuma sampailah hari ini. Alhamdulillah, Allah bagi kekuatan lagi. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya tak nak minta tuan-tuan buat benda-benda besar macam tu. Tuan-tuan cukuplah tolong didik anak-anak, latih anak-anak, walaupun bukan dengan belete yang banyak, tapi bawa dia, ajak dia, ayah-ayah bawa ke masjid, bawa ke surau. Cucu yang masih kecil itu jangan biarkan dia dirosakkan, bawa dia ke masjid, didik dia dengan semangat cintakan Nabi SAW, cintakan sejarah Islam, sejarah umat Islam. Tuan-tuan, dia akan bina secara automatik dalam diri dia, dia akan ada satu benih. Tuan-tuan tak tahu, dia akan tumbuh menjadikan dia itu insan yang hebat.
Betul makcik? Betul. Sebab itulah Nabi bina masjid. Sebab masjid tempat tarbiyah masyarakat pada waktu itu. Tempat mesyuarat, tempat gerakkan tentera perang. Jadi tuan-tuan pegang betul-betul masjid. Jadikan anak-anak kita, suami kita cintakan masjid. Okey, dia tak dapat datang setiap hari tak apa, tapi hati dia cinta kat masjid. Itu pun cantiklah. Lama-lama dia akan datang. Yang terakhir tuan-tuan, Nabi persaudaraan Muhajirin Ansar supaya tak berlaku perpecahan umat Islam. Kerana umat Islam kalau pecah, kalau kelahi, kalau tak bersama, kalau tak bersatu, maka musuh dalam selimut akan jatuhkan Madinah pada waktu itu. Itu pun pelajaran untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, perlembagaan Madinah. Tuan-tuan, Nabi bina Madinah dengan penuh kesusahan. Sampailah akhirnya Allah bagi kemudahan kepada Nabi. Apa dia tuan-tuan? Yang tak dijangka-jangka. Nabi hadapi 20 peperangan lebih. Allah bagi hadiah Mekah tanpa perang. Mekah dikuasai tanpa perang. Apa maknanya tuan-tuan? Kesabaran Nabi. Tuan-tuan, Nabi diceritakan dalam kisah sejarah, Nabi ketika nak keluar Mekah tu menangis-nangis. Nabi cakap dekat Mekah, Nabi kata kepada orang, wahai Mekah, engkau sesungguhnya adalah tanah yang paling disukai Allah dan tanah yang paling aku cintai dalam hidupku. Di sinilah aku dilahirkan, membesar, berkahwin, ada anak. Wahai Mekah, kalaulah bukan kerana orang musyrikin halau aku takkan keluar daripada kamu. Tapi aku dihalau. Nabi keluar tu menangis sebab kena tinggal Mekah. Menangis tuan-tuan, kena tinggal Mekah. 10 tahun bersabar, ujian, perang, macam-macam. Akhirnya Allah bagi balik Nabi kembali ke Mekah dalam keadaan dapat kuasai Mekah. Jadi pemimpin Mekah pula. Nampak tuan-tuan? Maksudnya apa? Ujian yang kita hadapi, lillah, sabar. Dengan Allah, kerana Allah. Tuan-tuan, ujian besarkan anak ni bukan senang. Betul makcik? Makcik yang dah lepas tak apa tak? Yang belum lepas lagi tu. Yang anak-anak masih sekolah lagi. Bukan senang. Perangainya, itunya. Tuan-tuan, sabar lillah. Innallaha ma'ana. Allah akan bagi kemanisan yang datang selepas daripada itu. Kemanisan yang datang selepas itu. Tanpa dijangka-jangka. Sebagaimana Nabi SAW menang mendapat Mekah. Tuan-tuan, tanpa sebarang peperangan. Saya kalau nak cerita, tuan-tuan, cerita lagi. Ada 3 ke 4 ayat lagi belum selesai. Surah Al-Hashr ada. Okey tuan, tentang Muhajirin dan Ansar, bagaimana ukhuwah mereka disatukan Allah. Tapi tuan-tuan, kerana dah pukul 10.20 lah. Tuan-tuan semua nak masak tengah hari. Nak pergi pasar lagi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita jumpalah nanti bulan depan kalau ada rezeki yang panjang, insya-Allah taala. Jadi hadirin yang saya kasihkan, saya harap okey, kehadiran dan kedatangan tuan-tuan dalam majlis ini adalah faedah, manfaat, semangat atau ubat yang dapat memberikan kepada tuan-tuan satu kekuatan jiwa paling tidak untuk terus menghadapi kehidupan yang akan datang. Kerana tuan-tuan, kita kena yakin dan saya pun kena yakin. Tuan-tuan kena selalu doakan saya tuan-tuan. Okey? Doakan saya, Allah bagi istiqamah, Allah bagi hati yang baik, iman yang tetap, Allah jauhkan daripada sebarang penyelewengan dan kesesatan. Dan Allah menjadikan kita ini sebagai ejen membangunkan ummah dan masyarakat insya-Allah taala kepada yang lebih baik. Ingat tuan-tuan, kita ini dalam menghadapi kehidupan, dia mesti ada titik akhir. Titik akhir. Maknanya segala kepenatan, kesedihan, ke apa semua itu, dia akan berakhir dengan kematian atau berakhir dengan kebahagiaan. Di dua tuan-tuan, itu tabiat. Syaratnya satu je tuan-tuan. Innallaha ma'ana. Tuan-tuan pegang dalam diri, bergantung kepada Allah SWT dengan apa yang tuan-tuan buat. Allah akan bagi, dan kalau ujian itu datang, ianya memberikan suatu jalan baik untuk tuan-tuan pada ketikanya nanti. Pada ketikanya nanti. Dan tuan-tuan kena ingat, kalau itu berlaku sebenarnya masih baik. Kerana tuan-tuan masih boleh sebut, Ya Allah, masih boleh sebut. Okay? Ada orang teruji, dia tak boleh sebut Allah. Okay? Dia hanya fikir guna otak, akhirnya stres dan tertekan dengan masalah tadi. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak apa yang saya boleh sampaikan. Mudah-mudahan, minta maaf tuan-tuan, dia hari ini agak emosional sikit. Okay? Kisah tentang Nabi SAW ini tuan-tuan, kerana memang kalau tuan-tuan sebut tentang Nabi ni tuan-tuan, tak ada lafaz yang tuan-tuan boleh sebut dalam berterima kasih kepada Nabi. Sebab itu dalam satu riwayat Imam Nasa'i menyebutkan, walaupun hadis ni saya tanya dhaif, lemah. Okey tuan,
pada menyatakan sebut ucapan. Kalau kita sebut sama kita terima kasih, kita kata apa? Saya nak kata Kak Haji terima kasih, saya kata jazakallahu khairan. Betul? Maka tuan-tuan, untuk Nabi kita pun sebut sama. Jazallahu anna sayyidana Muhammad ma huwa ahluh. Maknanya apa? Semoga Allah balas dekat Nabi SAW apa yang selayaknya baginya, apa yang Nabi pernah buat kepada kita. Tu jazallahu anna sayyidana Muhammad ma huwa ahluh. Semoga Allah balas dekat Nabi sebaik-baik balasan apa yang layak untuk Nabi, apa yang Nabi dah buat dekat kita. Nabi buat banyak kita tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Itu kalau nak cerita slot akhir. Minggu depan, bulan depan, siapa nak buat kat rumah dia, kita buat slot tu. Tuan, buat kat rumah lah tuan. Kan? Esok kita ada buat majlis zikir di Gunung Rapat tuan-tuan. Kita buat di rumah insya-Allah. Sahabat-sahabat kita di sini. Saya datang setiap bulan, saya akan buat ada majlis. Okey, bacaan zikir untuk kita buat bersama-sama tuan. Jadi kita buat rumah ke rumah dah sekarang. Okey, kerana nak pindahkan cahaya-cahaya itu dari rumah ke rumah ke rumah insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua. Saya ucapkan minta maaf ambil masa yang panjang dan lama. Okey, mudah-mudahan apa yang kita temui ini ada barakah, ada kebaikan yang Allah Ta'ala berikan dan titipkan kepada kita. Saya doakan tuan-tuan, semoga Allah menjadikan zuriat keturunan tuan-tuan, Allah kurniakan zuriat yang soleh, yang baik. Allah jadikan saudara mara zuriat tuan-tuan adalah di kalangan anak yang soleh. Dan kita doakan tuan-tuan, umat Islam akan melahirkan tokoh-tokoh besar yang akan menjadi pembimbing dan cahaya kepada seluruh umat untuk mengembalikan kejayaan dan kebenaran umat ini dalam menjadi khairu ummah, sebaik-baik ummah insya-Allah. Amin. Dan Allah menemukan kita semua tuan-tuan insya-Allah, doakan bersama di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Kita bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah meredai kita. Kita dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam keadaan Allah meredai kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merindui kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.